Kita cakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazamitaka ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita sementara isyak. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di amal masyarakat, insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah sebelum kita teruskan, saya tujukan kuliah ni sebenarnya untuk hari ni jadual di Masjid Kampung Sawah. Masjid Kampung Sawah di Port Dickson, InsyaAllah. Kita share dulu grup Masjid Kampung Sawah, InsyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share. Kita share dulu. Sama-sama kita share. Mohon sahabat-sahabat di Kampung Sawah, Masjid Kampung Sawah, mohon share. Okey, masih lagi banyak nak share, insyaAllah. Mohon share, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita sambung. InsyaAllah di muka surat 324 ayat 244 Al-Baqarah. Ayat 244 Al-Baqarah tak ditertibkan di sini, cuma maksudnya kita cari ayat tersebut baru kita baca terjemahan dia, insyaAllah. Al-Baqarah ayat 244. Mohon siapa-siapa boleh share 244 Al-Baqarah, insyaAllah. 244 insyaAllah. Itu dia, pertahankan agama, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un ya. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya.
Berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 244. Al-Baqarah 244. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Ya. Perang mempertahankan agama Allah Ta'ala. Ada yang tak dapat share tadi, tengok lagi sekali, insyaAllah. Okey. Kupasan ayat tersebut, ya, 244. Pertama, berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kena renung kita, ya. Allah SWT menjelaskan mengenai salah satu daripada sebab kematian, yakni terbunuh di medan peperangan. Dan berperanglah kamu di jalan Allah. Ini, ya. Jelaskan salah satu daripada sebab kematian ialah terbunuh di medan peperangan. Mati yang hebat. Pasal apa? Berperang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berperang demi mempertahankan kebenaran agama. Konsep perang dalam Islam membalas serangan jika diserang, yakni diperangi, yang bertujuan untuk mempertahankan diri. Begitu juga jika kita mahu berbuat kebaikan tetapi dihalang, maka kita kena perjuangkannya. Bukan saja-saja nak menyerang, ya. Konsep Islam dalam berperang ialah orang yang beriman ni bila disuruh perang demi pertahankan kebenaran agama. Konsep perang dalam Islam membalas serangan jika diserang. Bila diserang baru saja dimulakan perang, iaitu bila diperangi yang bertujuan untuk mempertahankan diri. Itu konsep Islam. Konsep perang dalam Islam. Ingat, saya ulang balik, membalas serangan jika diserang ataupun jika diperangi untuk bertujuan untuk mempertahankan diri. Begitu juga jika kita mahu berbuat kebaikan tetapi dihalang, maka kita kena perjuangkan. Perang lah, ya, kena perjuangkan. Maksudnya perang tu bukan saja-saja nak bunuh orang. Perang tu untuk memperjuangkan, ya, mempertahankan diri, memperjuangkan kebenaran. Bukan untuk saja-saja nak seronok, bukan untuk saja-saja nak jadi raja dan jadi apa. Tak. Nak mempertahankan kebenaran, nak mempertahankan benda yang membuat kebaikan tapi dihalang. Sekarang kita perjuangkan makanan yang halal. Kena perjuangkan. Ya, maksudnya berperang lah tu. Kita perjuangkan cari kebenaran. Ya, sepatutnya kita makan yang halal. Kenapa nak makan makanan yang haram? Ya, kita dah Islam, dah mengaku dah Islam. Tak ada makanan lain lah. Makanan yang halal yang sepatutnya kita makan. Kenapa kita nak biarkan sampai kita terus makan makanan yang tidak halal? Ni kita renungkan, bimbang tuan-tuan. Ni perjuangkanlah, kita perjuangkan. Bukan buat keburukan, ini untuk kebaikan. Ya, maka kita kena perjuangkan. Ketahuilah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hati kita ni Allah tahu. Hati kita ni Allah ketahui. Nak buat baik ataupun tidak. Macam tadi satu kuliah, satu forum, Ustazah Hasma Arud. Ada orang berpakaian nak berketat-ketat. Padahal ada peluang untuk menutup aurat yang sempurna. Pakai uniform, patutnya uniform tu boleh dilonggarkan. Walaupun pakaian tu seakan-akan pakaian lelaki, tapi boleh ada peluang untuk dijahit cara yang terbaik, yang sempurna menutup aurat. Itu bergantung dengan hati kita. Kadang-kadang hati nak ikut sangat fashion, nak ikut sangat, nak tunjuk sangat body, nak tunjuk sangat aurat, nak tunjuk sangat bentuk badan sendiri.
Itu jadi rosak. So kita kena perjuangkan benda yang kebenaran. Maksudnya kebenaran sebenarnya macam mana, kebenaran sebenarnya untuk menutup aurat macam mana, sama dengan kebenaran untuk perjuangkan makanan yang halal. Apalagi kebenaran yang hebat nak mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak boleh disentuh. Bila diperang kita, dizalimi kita, diserang kita, kita kena balas. Itu caranya. Tu konsep Islam dalam perang ialah membalas serangan jika diserang ataupun diperangi, untuk bertujuan mempertahankan diri. Begitu juga jika kita mahu berbuat kebaikan tetapi dihalang, maka kita kena perjuangkan. Dihalang kita nak mencongkil rasuah seseorang, tak boleh. Pasal apa? Salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tak kira siapa, VIP ke tak VIP ke. Kalau dah yang 100 rasuah pun kita congkil, kenapa yang beratus-ratus juta pun tak dicongkil? Ni kena renung kita. Yang salah tetap salah. Kalau kita biarkan, kita pula subhat, kita pula bersekongkol. Bolehkah kita jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Kita setuju yang salah tu kita simpan, yang salah tu kita tetap lantik, yang salah kita tetap kita nak jadikan dia pemimpin dan macam-macam. Salah tetap salah. Allah Maha mengetahui. Ada jalan dia, ada petunjuk, ada undang-undangnya, ada dalam Al-Quran. Pasal kena ikut Al-Quran, baru kita jadi orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi orang bertakwa tak boleh lain, kena ikut hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam kitab. Sesungguhnya Allah Maha mendengar semua ucapan dan Allah Maha mengetahui perjuangan itu. Allah Subhanahu Wa Taala juga tahu apa yang kita usahakan. Sebagai contoh, perjuangan kita dalam membina rumah tangga sakinah, maka setiap usaha penat, lelah dan jatuh bangunnya kita akan dibalas dengan ganjaran yang setimpal. Tak ada kat luar pun, rumah aja yang kita perjuangkan dalam rumah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, rumah tangga yang sakinah, bina bainati jannati. Ini kena renung kita, dengan ikut syariat Allah, dengan Qurannya, dengan tadabburnya, dengan fardu ainnya, dengan Al-Qurannya. Semuanya ada dalam keluarga tersebut. Baru jadi rumah tangga tersebut dengan dirikan solat, tegakkan solat, dengan zikirnya, dengan jemaahnya. Semuanya ada dalam bab keluarga. Sebab tu perjuangan tersebut di dalam membina rumah tangga sakinah, maka setiap usaha penat, lelah dan jatuh bangunnya kita akan dibalas dengan ganjaran yang setimpal. Daripada rumah tu, daripada mikro tu sampai ke kampung, sampai ke daerah, bila semuanya mengikut apa yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak jadi masalah dalam bab mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan menuruti taat Allah supaya takwa sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bab ayat 244, disambung terus dengan ayat 245. Disarankan kita 245 ni ialah infaklah di jalan Allah. Tengok 245. Tengok a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 245. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kasirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan gantinya kepadanya dengan banyak.
Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah ayat 245. Ini menceritakan infak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu berjihad dengan harta sebagaimana firman-Nya, barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Allah dah bagi pinjam kita dengan harta yang banyak, duit yang banyak, mewah yang banyak. Allah minta dipinjamkan kepada Allah Ta'ala. Apakah ayat ini berbentuk sindiran atau motivasi? Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk sentiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru sentiasalah bersedia untuk meminjamkan harta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana harta itu bukan milik kita sepenuhnya. Nampak? Jangan perasan harta yang kita ada di rumah, di bank, di tanah, di kebun, di ladang dan macam-macam, kita kata kita punya. Salah. Silap sebenarnya. Yang sebenarnya Allah punya. Kita cuma dibagi pinjam sebentar. Itu maknanya sebenarnya kita dipinjamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah pusing, Allah bagi tahu, memotivasikan kita konsep meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Maknanya caranya infak salah satunya selain pada sedekah. Tu kena renung. Sebab itu kita akan tinggal. Yang Allah bagi pinjam tu sebenarnya kita akan tinggalkan. Yang kita punya, yang kita bagikan, pinjam kepada Allah balik. Contohnya seperti tadi, ada orang sedekah, ada orang infak untuk masjid Bandar Tasik Kesuma, untuk buat masjid. Target dia 20 juta. Sekarang dah masuk 12 juta. Allah, tuan, tak sampai setahun dah masuk dah 12 juta. Ada yang boleh infak sampai 50 ribu. Ada yang infak sampai 100 ribu. Ada yang sampai 200 ribu. Ada yang lebih tapi tak nak bagi tahu. Ada. Tu betul. Nak mengeluarkan tu sakit sebenarnya kita. Kena pula yang infak tu salah antara dua tiga orang yang menginfak tu 50 ribu hingga 200 ribu tu, kebanyakannya dah baru pencen. Bila ditanya kenapa infak sebanyak itu, dia dah terasa tak cukup bekal untuk dia bab mati dia sendiri. Dia bimbang tak mencukupi. Dia bimbang tak cukup ibadahnya. Dia bimbang ibadah dia, sembahyang dia, zikrullah dia, Quran dia tak mencukupi untuk dia menghadap kematian dia. Pasal apa? Dia dah tahu dia antara salah seorang calon-calon kematian, calon-calon jenazah, calon-calon ke kubur, bakal-bakal ke kubur, bakal-bakal jenazah. Bimbang dia. Yang ada di dunia dia tahu dah, baru ada kesedaran dia di dunia ni semua akan tinggal. Rumah besar tinggal, kereta besar tinggal, anak yang disayangi, cucu yang disayangi, semuanya tinggal. Maksudnya apa yang ada, apa yang nak dibawa? Diri dia dengan amalan dia. Bimbang pula amalan dia tak cukup selama umur yang Allah bagi, selama kesihatan Allah bagi. Dia bimbang tak proportion dengan nikmat yang Allah bagi. Akhirnya keputusan dia bawa apa yang patut. Apa dia? Infak. Benda yang tak berhenti pahala dia. Contoh, masjid ataupun pembinaan masjid, pembinaan rumah Allah Ta'ala, dibagi pinjam balik kepada Allah Ta'ala. Allah, tuan-tuan, nak mengeluarkan tu memang perit, memang perit. Tapi bila dah keluar ke jalan Allah Ta'ala, diceritakan tenang, setenang-tenangnya hati dia. Tidak ada bab bimbang nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita macam mana bab hijrah kita? Sebab tu Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk sentiasa berinfak di jalannya.
justru senantiasa bersedia untuk meminjamkan harta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana harta itu bukan milik kita sepenuhnya. Bayangkan. Sekarang mari kita fahami konsep konsep meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Contoh mudahnya begini, kita ada 24 jam sehari. Dalam 24 jam sehari itu boleh tidak kita pinjamkan 1 jam sahaja untuk program My Quran Time. Ini lagi hebatlah catatan penulis. Ditanya kita contoh untuk minjam pada konsep pinjam kepada Allah Taala, contohnya My Quran Time. Satu hari dia 4 jam. 4 jam sehari. Tak termasuk di Facebook, tak termasuk di YouTube, tak termasuk di Instagram, tak termasuk dalam Facebook. Kita ambil yang di YouTube saja. Sejam saja kita ambil. Ada tak kita masa sejam tu fokus dengan ayat Allah Ta'ala? Kita pinjamkan masa tu untuk Allah tu. Bila kita duduk majlis My Quran Time, sebenarnya kita duduk meminjamkan masa kita sejam daripada yang Allah bagi 24 jam. Tolak satu tinggal 23 jam. Tidur 8 jam. Makan sejam, 4 jam. Kalau makan betul lah. Itu contoh. Kerja lain, toilet berapa jam? Cuba kira. Tapi yang kita buat ni sekarang, orang kerja 8 jam. 9 to 5, 8 jam, 7 jam. Sejam tu kita ambil untuk luangkan masa dengan Allah Subhanahu, dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu contoh kita pinjamkan masa kita untuk Allah Ta'ala. Ada ke tak ada? Itu kena renung tuan-tuan. Allah bagi bukan 1 jam, Allah bagi 24 jam sehari. Sebagaimana yang kita tahu, masa adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jadi adakah kita sanggup memberikan masa yang dikurniakan itu selama 1 jam untuk di jalan Allah? Inilah yang dinamakan sebagai meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Itu contoh pinjaman terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada infak, masa kita dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Cuba renung. Ini dah masuk juzuk ke-8 tuan-tuan, My Quran Time. Itu juzuk ke-8 dah. Surah Al-An'am. Itu juzuk ke-8. Hakikatnya jika kita sanggup melakukan, iaitu meminjamkan benda yang Allah SWT pinjamkan kepada kita, maka sebagai balasannya Allah akan sentiasa melapangkan masa bagi kita. Bahkan Allah SWT akan membalas dengan lebih lagi. Allah SWT juga akan melipat gandakan sebanyak 10 kali ganda, sehingga 700 kali bahkan lebih, bergantung keadaan orang yang berinfak, yakni niat, manfaat dan keperluan terhadapnya. Allah, tuan-tuan, gandaan yang Allah bagi terlalu hebat. Terlalu hebat. Sejam yang kita uruskan, kita bagi pinjam dengan Allah Ta'ala dengan duduk My Quran Time. Bukan tengok iklan, bukan tengok orang, tengok ayat-ayat Allah Subhanahu. Bukan tengok saja, diterjemahkan, ditilawahkan, ditadabburkan, dibagi pula satu perkataan. Setiap satu program, satu perkataan, satu hari. Hari ni dah masuk berapa hari dah? Dah juzuk ke-8. Dah 100 lebih dah perkataan Arab di dalam Al-Quran. Dikeluarkan satu-satu dengan makna sekali. Tilawah dibacakan dengan dengungnya, dengan hukum tajwid lagi. Allah, tuan-tuan, sejam tu. Kadang-kadang kalau cek tak sampai sejam, tak masuk iklan, kemungkinan tak sampai sejam. Itu pun kadang-kadang kita tak terdaya nak duduk. Cuba renung, cuba fikir-fikirkan. Allah bagi hadiah sebenarnya dengan COVID-19 tu. Betul lah kata Ustaz Fazrul, hadiah yang paling hebat, hadiah yang paling cantik yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena renung kita. Contoh yang lain pula, ada seorang ayah memberi wang kepada anaknya sebanyak RM60.
Pada masa yang sama si ayah sedang membelikan makanan buat si anak. Apabila mahu membayar, serupanya si ayah terlupa membawa dompet. Jadi si ayah tadi meminta kembali wang daripada si anak itu untuk dipinjam. Disebabkan wang itu sudah menjadi milik si anak, maka si anak mula berasa berat hati mahu memulangkannya semula kepada si ayah. Namun si ayah berkata dia akan memulangkan semula wang itu, bahkan lebih lagi jika anak benarkan untuk dipinjam. Mendengar akan mendapat lebih lagi, maka si anak bersetuju untuk memberi pinjaman kepada si ayah. Contoh, elok-elok dah bagi, tiba-tiba terlupa bawa dompet, pinjam balik duit yang dibagi tadi. Siap Allah bang, siap ayah tu bagi janji pula, nanti dia bagi lagi lebih. Bagi lebih apa yang dibagi awal tadi RM60. Jadi apa yang dapat kita fahami di sini adalah apabila kita meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan beri lebih lagi kepada kita. Bila kita beri sedekah, duit kita tidak hilang atau habis seperti hakikat yang kita lihat, tetapi yang sebenarnya ia dipindahkan ke akaun akhirat kita yang kita tidak dapat lihat. Tu. Bila bersedekah, bila infak, beribu, beratus ribu, berpuluh ribu, memanglah sedih tengok duit tu transfer. Tapi kena ingat, dia transfer satu akaun yang hebat. Bukan saving, bukan current, bukan apa. Satu akaun yang dipanggil akaun akhirat esok. Sekarang tak nampak. Kita tak boleh print akaun tu. Kita tak boleh tengok jumlah total akaun tersebut. Dikatakan sini berkali-kali ganda. Kalau masuk 500, dia jadi 10 kali ganda. 500 kali 10, contohlah. Tapi tak diprintkan, tak ditunjukkan statement dia. Bila kita boleh tengok statementnya? Besok. Besok bila? Besok di akhirat. Tu. Memang tak ditunjukkan. Memang tak nampak. Tapi yakin seorang yang takwa. Tu yang saya sebut selalu, takwa. Taqaf waw ya, takwa. Tawaddu wara, qaf qanaah, waw wara ya, yakin. Yakin balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dapat difahami di sini adalah pelbagai bila kita minjamkan Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan beri faedah yang lebih kepada kita. Bila kita beri sedekah, duit yang kita tidak hilang habis seperti hakikat yang kita lihat, tetapi yang sebenarnya dipindah ke akaun akhirat kita yang kita tidak dapat lihat. Justru itu berinfaklah. Berinfak tidak akan menyempitkan harta, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dan melipat gandakannya berkali-kali lipat. Siapa yang enggan meminjamkan duit, masa, telefon untuk berjuang ke jalan Allah adalah orang yang kedekut. Dulu dipanggil Haji Bakhil, kedekut yang hebat. Sekarang ada bab kedekut yang lagi hebat, iaitu enggan meminjamkan duit, enggan meminjamkan masa, enggan meminjamkan telefon untuk berjuang ke jalan Allah Ta'ala. Itu dipanggil kedekut. Berinfak tidak akan menyempitkan harta, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dan melipat gandakannya berkali-kali lipat ganda. Jangan bimbang, janji Allah sebenarnya pasti. Oleh itu bersyukurlah dengan apa yang telah kita perolehi. Apa yang kita perolehi, kita kena bersyukur. Apabila Allah SWT menyeru agar kita berjuang ke jalan Allah, sebenarnya dia tahu segalanya. Perjuangan yang ikhlas akan mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jangan kita jadi seperti orang Bani Israel yang kedekut, dirayu, yang perlu dirayu-rayu untuk berkorban meminjamkan harta untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kedekut, kita boleh dikatakan, kategoriskan sama dengan Bani Israel zaman dahulu. Resolusi ayat Al-Baqarah daripada ayat 238 hingga 245 diputuskan sini. Pertama, jangan putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila ada konflik sesama manusia.
Contohnya suami isteri, ada konflik, ada pergaduhan, ada keburukan, baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jangan kita putus hubung dengan Allah SWT. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sedar solat amat penting walaupun dalam keadaan darurat. Solat macam mana pun tetap solat. Pastikan kita jangan tinggalkan solat. Pastikan kita terus dengan kita punya solat. Yang ketiga, sentiasa bersedia meminjamkan harta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Jangan kita langsung tak nak membuka minda kita nak menghubungi dengan Allah Ta'ala, tak boleh pinjam langsung dengan Allah Ta'ala. Kesilapan besar kita. Sentiasa buka hati kita untuk berinfak, bersedekah, ya, semuanya kita korbankan ke jalan Allah Ta'ala yang dipanggil pinjamkan harta kita kepada Allah Ta'ala. Juga dengan masa yang kita ada, 24 jam satu hari, takkan 1 jam tak boleh duduk my Quran time yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu habis ayat 245 hingga 238 hingga 245. Di sini tulis juga perkataan baru iaitu hafizah. Maksudnya menjaga, mensensitif, yang diulang dalam Quran sebanyak 44 kali. Hafizah, ya. Kemudian hukum tajwid diceritakan di sini, hukum isti'azah dan basmalah. Hukum membaca basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim dituntut atau sunat dibaca di awal surah, kecuali di awal surah At-Taubah. Satu-satunya ayat yang tak ada bismillah. Kedua, harus dibaca pertengahan surah. Tu antaranya hukum disarankan. Sebab tu yang paling penting, bismillah ni baca setiap masa apa benda kita nak lakukan. Keluar rumah pun kita baca bismillah. Tambah lagi bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan keluar menonong saja. Ya, jangan kita keluar menonong macam tu je. Bimbang tak tahu selamat tak selamat, kita kena adalah doa. Ya, bismillah tu. Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil azim. Ada lagi doa, bismillah majariha wa mursaha inna rabbi laghafurur. Baru rasa yakin naik kenderaan, nak jalan jauh, nak jalan dekat. Ni musim cuti, macam-macam kejadian boleh berlaku di pertengahan jalan. Bacalah doa sebelum nak berjalan jauh, nak musafir. Ya, 3 doa. Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, betul. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinun, sampai habis. Dan last kali, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mohon baca sama-sama satu keluarga sebelum memulakan perjalanan kita. Musafir, cuti panjang dan macam-macam. Habis ayat basmalah dan isti'azah. Masuk kita sikit, berapa dah? Ayat 246. 246, 247 ni sinopsis ringkasnya kisah seorang nabi dan Raja Talut dan keengganan Bani Israel untuk berjihad. Ayat 248 pembuktian kelayakan Talut sebagai raja. Ujian diberikan kepada para pengikutnya. Dalam halaman 40 ni kita akan melihat satu kisah penting yang dirakamkan untuk memberi kita cara berfikir dalam mendepani urusan agama serta kaitan dengan kuasa pemimpin dalam sesuatu organisasi atau negara. Ayat 246 hingga 247. Ayat 246 248 pula kembali menceritakan perilaku buruk
perilaku buruk Bani Israel. Pemimpin-pemimpin mereka meminta kepada Nabi mereka agar Allah SWT dapat mengutuskan seorang raja untuk mereka sebagai pemimpin perang di jalan Allah. Namun Nabi tersebut berasa sangsi saat mereka mengatakan memerlukan seorang raja, sememangnya ada muslihat bagi pihak mereka. Kemudian setelah Allah SWT mengangkat Talut sebagai raja, pemimpin Bani Israel memprotes dengan alasan Talut bukanlah daripada golongan elit, iaitu orang kaya. Lalu Nabi mereka menjelaskan bahawa Allah SWT yang memilih Talut sebagai raja dan telah diberikan kepadanya kelebihan ilmu dan kekuatan fizikal. Untuk menjadi pemimpin, seorang itu tidak nilai berdasarkan kekayaan atau harta yang dimiliki. Ingat tu, nak jadi pemimpin bukan pasal harta ataupun kekayaan ini. Ini kerana hanya Allah SWT saja yang akan menentukan siapakah selayaknya untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian Nabi mereka menjelaskan bahawa bukti keberkatan Raja Talut itu datangnya kembali tabut, yakni kotak yang diambil oleh para musuh sebelumnya. Di dalam tabut tersebut terdapat lembaran-lembaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat hati mereka tenang. Kembalinya tabut itu sebagai bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Jika mereka mahu meyakininya, kisah Bani Israel yang Allah SWT ungkapkan dalam surah Al-Baqarah ini pasti banyak hikmahnya. Di antaranya ialah agar kita sebagai umat akhir zaman tidak harus meniru dan berperilaku seperti mereka. Jika kita sama seperti mereka, pasti kita akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Tu. Ya, janganlah buat perangai macam Bani Israel. Dan Allah bagi pemimpin yang hebat, yang takut dengan Allah Ta'ala. Nak pula pemimpin yang kaya, pemimpin yang hebat dengan harta. Tu. Macam-macam lah dia punya requirement. InsyaAllah kita akan sambung ayat tersebut, ayat 246 hingga 247 InsyaAllah esok. Bab cerita Bani Israel mahukan raja jika mahu berjuang berjalan Allah Ta'ala. Dia nak raja dia sendiri. Padahal raja dah dilantik, ya, dah dilantik, iaitu Talut, tapi tak nak menerima, nak cari yang kaya raya. Tu kroni-kroni ni lah. Ini contoh yang berlaku, kita bimbang berlaku di negara kita. Janganlah sampai begitu. Hanya kita ada pemimpin yang layak, pemimpin yang takut dengan Allah Ta'ala, pemimpin yang taat Rasul, taat Allah SWT, pemimpin yang sayangkan kitab Allah Ta'ala. Itu yang sebenar-benarnya kita patut sokong untuk jadi pemimpin kita, insyaAllah. InsyaAllah mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita berhenti takat tu untuk masjid Kampung Sawah, Kampung Bukit Panduk dan Kampung Pacitan. Masjid di tengahnya Kampung Sawah, berada dengan dua kampung, Kampung Pacitan dan Kampung Bukit Panduk. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf, dan ucapan ribuan terima kasih pada Masjid Kampung Sawah memberi ruang untuk saya teruskan majlis ilmu walaupun online. Mudah-mudahan mohon tahun depan, dah hampir hujung tahun ni, mohon tahun depan kita dapat kuliah secara offline, iaitu terus menerus daripada masjid. Mudah-mudahan, insyaAllah. Yang lemah daripada saya, insyaAllah kita sudahi, kita tutup dengan majlis online ini. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri abdina waqdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami,
elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma' Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi azza. Bismillahi al-kafi. Bismillahi al-mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuku khairullah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayullah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa lirrasul wal mu'min. Allahumma ghanina bihalalin an haramik wa bifadl man siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nun anshan, subhanallahil hannan mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina